Bertemu lagi kita pada topik yang baru iaitu topik pecahan. Kita akan belajar pendarapan pecahan. Untuk melaksanakan operasi darab pecahan, ada beberapa perkara yang perlu anda kuasai. Yang pertama, wajib hafal sifir. Pastikan anda dapat menghafal sifir. Sekurang-kurangnya sifir 2, 3, 4 dan 5. 2, 3, 4, 5 wajib dihafal. Yang kedua, pastikan jawapan mesti dalam bentuk pecahan wajar atau nombor bercampur. Pecahan tidak boleh diberikan dalam bentuk pecahan tak wajar. Dan yang terakhir, jawapan mestilah dalam bentuk termudah ataupun terkecil. Ulang kaji pecahan. Yang pertama, cara menyebutnya. Cara menyebut, kita sebut nombor yang di atas 5. Jadi jawapan dia dalam sebutan kita akan baca sebagai 5 pecahan per 7. Baca 5 per 7. Di nombor di atas iaitu nombor 5 dipanggil pengangka. Dan nombor 7 iaitu nombor di bawah dipanggil penyebut. Sekali lagi, nombor 5, nombor di atas dipanggil pengangka dan nombor di bawah disebut penyebut. Atas pengangka, bawah penyebut. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti pecahan wajar. Macam mana contoh pecahan wajar? Iaitu contoh dia 1 per 2, 3 per 4 di mana di atas iaitu pengangka lebih kecil daripada penyebut. Atas kecil pada bawah. Atas kecil pada bawah. Itu adalah pecahan wajar. Pecahan tak wajar pula adalah atas itu pengangka lebih besar daripada penyebut. Atas besar pada bawah. Contoh dia 3 per 2, 5 per 2, 9 per 7. Atas besar pada bawah dipanggil pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar tidak boleh ditinggalkan sebagai jawapan. Dan yang terakhir, bentuk dia adalah nombor bercampur. Nombor bercampur adalah pecahan yang mengandungi nombor dan pecahan tak wajar. Contoh dia 2, 1 per 2, 5, 1 per 9, 10, 3 per 8. Itu ada gabungan nombor di depan dan diikuti oleh pecahan tak wajar. Okey, kita ulang kaji pecahan. Okey, bagaimana nak tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Okey, cikgu bagi contoh nombor bercampur nak tukar kepada pecahan tak wajar. Contoh dia A 3 1 per 5. Okey, macam mana daripada 3 1 per 5 kita nak tukar pada pecahan tak wajar? Langkah yang pertama, nombor bulat didarabkan dengan penyebut. 3 darab 5, 15. Dan selepas operasi darab, kita tambahkan dengan pengangka. 3 darab 5, 15 tambah 1 akan menjadi 16 per 5. Okay, contoh B. 10, 2 per 5. 10 darab 5, 50 tambah 2 akan menjadi 52 per 5. Bawah tidak berubah. Okay, C. Contoh 3, 1 per 4. 3 darab 4 akan menjadi 12. Tambah dengan 1 akan menjadi 13 per 4. Bawah tidak berubah. Di contoh lain, 2 per 3. 2 darab dengan 3 akan menjadi 6. 6
tambah dengan 2 akan menjadi 8/3. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, 3/2/5. Okey, macam mana? 3 darab dengan 5, 15 tambah dengan 2 akan menjadi 17/5. Jadi, nak tukar daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar, langkah yang pertama kita darabkan nombor bulat dengan penyebut dan ditambahkan dengan pengangka ataupun nombor di depan darab dengan bawah tambah dengan nombor di atas. Okey, seterusnya nak tukar daripada pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Okey, contoh soalan kita dapat 3/2. Ingat, dalam pecahan di atas iaitu pengangka tidak boleh besar daripada penyebut. Di atas tidak boleh besar daripada bawah. Atas mesti kecil. Bila besar, mesti kita tukar kepada nombor bercampur. Ada 2 kaedah di sini. Okey, kaedah yang pertama, kaedah bahagi. 3 di atas bahagi dengan nombor di bawah. 3 bahagi 2 dapat 1 lebih 1. Jadi, hasil dia 1 akan duduk di depan. Baki letak di atas. Bawah tidak berubah, akan mendapat 1/2. Soalan A 3/2 sama dengan 1/2. Atau siapa yang tidak mahir bahagi boleh buat cara operasi tolak. 3 atas tolak dengan bawah. 3 tolak 2 tinggal 1. Jadi, berapa kali kita tolak? 1 kali tolak. Berapa baki dia? 1. Bawah tidak berubah. Lihat contoh lain B. 10/3. Okay, ada 2 kaedah di sini. Kaedah pertama, operasi bahagi. 10 bahagi 3. Jadi, 3 darab 3 dapat 9. Jadi, 10/3. Hasil dapat 3. Baki 1, bawah tidak berubah. Jadi, 10/3 sama dengan 3/1/3. Ataupun kita buat operasi tolak. 10 tolak dengan 3. Dapat 7. Besar daripada bawah. Jadi, kita tolak sekali lagi. 3 dapat 4. Besar lagi, kita tolak lagi dengan 3. Dapat 1. Jadi, berapa kali tolak? 1, 2, 3. Jadi, 3 kali tolak. Baki dia 1. Bawah tidak berubah. Dua-dua cara ini dibenarkan. Bergantung kepada awak semua. Yang mana lebih senang. Kita tengok contoh C. 52 per dengan 31. Jadi, cara pertama, 52 bahagi dengan 31. 31 akan mendapat 21. Jadi, jawapan dia 1/21/31. Ataupun, kita boleh buat operasi tolak. 52 tolak dengan 31 akan mendapat 21. Berapa kali tolak? 1. Apa hasil bakinya? 21. Bawah tidak berubah. Jadi, dalam periksa, yang diambil kira hanya jawapan. Dalam kerja sama ada awak nak buat operasi tolak ataupun bahagi, dua-dua dibenarkan. Teruskan dengan ulang kaji pecahan. Sebelum kita masuk pendaraban pecahan, kita buat bentuk termudah ataupun pecahan terkecil. Andai kata kita dapat jawapan dia
2/10. Okey. Bila kita dapat operasi darab, bahagi, tambah ataupun tolak, kita dapat 2/10. Kita kena uji. Uji paling senang kita pakai sifir 1, sifir 2, sifir 3, 4 dan 5. Kita lihat nombor di atas, nombor 2. Kita uji pakai sifir 2 dalam kepala. Dalam sifir 2 ada tak nombor 2? Ada. Dalam sifir 2 ada tak nombor 10? Ada. Okey, bila ada, dia bukan dalam bentuk termudah. Sifir 2 untuk menjadi 2 adalah darab dengan 1. Untuk menjadi 10, 2 darab 5. Okey, jadi ni dalam bentuk termudah. Okey, lihat contoh soalan B. 3/15. Okey, kita lihat. 3. Ambil paling besar, sifir 3. Dalam sifir 3 ada tak 3? Ada. Dalam sifir 3 ada tak 15? Ada. Jadi kita boleh kecilkan dia. 3 darab 1 dapat 3. 3 darab 5 dapat 15. Soalan seterusnya. 2/6. Kita lihat. Dalam sifir 2 ada tak 2? Ada. Dalam sifir 2 ada tak 6? Ada. Jadi boleh dikecilkan. Dalam sifir 2 dapat 2 darab dengan 1. Sifir 2 nak dapat 6 darab dengan 3. Kalau 1 tidak perlu dibahagi. Okey, seterusnya soalan D. Kita pakai sifir 3/10. Kita lihat sifir 3. Dalam sifir 3 ada tak nombor 3? Ada. Dalam sifir 3 ada tak nombor 10? Tak ada. Bermaksud tak boleh pakai sifir 3. Kita cari sifir yang lebih rendah. Sifir 2. Dalam sifir 2 ada tak 3? Tak ada. Sifir 2 ada tak 10? Ada. Tapi 3 tak ada. Dia kena dua-dua ada. Jadi tak boleh dikecilkan. Ni jawapan dia 3/10. Cara pemudah kena cepat sifir dalam kepala. Seterusnya soalan 4/8. Kita terus ambil sifir yang lebih besar. 4. Dalam sifir 4 ada tak 4? Ada. Sifir 4 ada tak 8? Ada. Jadi dia boleh dikecilkan. 4 darab 1 dapat 4. 4 darab 2 dapat 8. Okey, soalan seterusnya. 10/12. Kita lihat. Ambil sifir yang lebih besar. 5. Dalam sifir 5 ada tak 10? Ada. Sifir 5 ada tak 12? Tak ada. Tak boleh pakai sifir 5. Kita pakai sifir 4. Sifir 4 ada tak 10? Tak ada. Tak boleh pakai. Kita ambil sifir 3. 3 ada tak 10? Tak ada. Tak boleh pakai sifir 3. Kita ambil sifir 2. 2 ada tak 10? Ada. 2 ada tak 12? Ada. Jadi kita boleh pakai sifir 2. 2 darab 5 dapat 10. 2 darab 6 dapat 12. Itu cara pemudahkan atau bentuk pecahan terkecil. Contoh di bawah. Operasi pendarapan antara pecahan wajar dengan pecahan wajar itu 1/5 darab 1/4. Yang pertama kita kena pasti di mana pengangka, di mana penyebut. Pengangka di atas, penyebut di bawah. Jadi kita cara mendarabnya, pengangka didarabkan dengan pengangka, penyebut didarabkan dengan penyebut. Pengangka nombor 1 darab dengan 1. Penyebut 5 darab dengan 4. 1 darab 1, 1. 5 darab 4, 20. 1/20 tidak boleh dikecilkan. Jadi jawapan dia 1/20. Untuk soalan
yang kedua, 2/5 darab 1/4. Ada dua cara untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, cara pertama, seperti cara yang cikgu ajar tadi, cara pertama. Okey, salin balik 2/5 darab 1/4. Jadi di atas nombor 2 dengan 1. 2 darab 1, bawah dia 5 darab 4 akan menjadi 2 darab 1, 2, 5 darab 4, 20. Dikecilkan akan menjadi 1/10. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 2/5 darab 1/4. Okay, kita cari pasangan pecahan. Pasangan dia antara di atas dan di bawah. Okey, pasangan yang pertama 2. Kita cari dan di bawah 4. Okey, kita lihat perhati baik-baik. 2 boleh dibahagikan dengan 2. 4 boleh dibahagikan dengan 2. 4 bahagi 2 akan menjadi 2. 2 bahagi 2 akan mendapat 1. 1 dan 5 tidak boleh. Jadi sekarang senang je. 1 darab 1 akan menjadi 1. 5 darab 2 akan menjadi 10. Faham? Gabungan antara 2 dan 4 menggunakan sifar 2 akan menjadi 1/10. Jadi dia lebih senang kerana kita tidak perlu permudahkan pecahan. Cara 1 ataupun cara 2, dua-dua dibolehkan. Contoh yang ketiga, 9/10 darab 8/9. Kita lihat ada gabungan antara 9 dan 9. Okey, bagus. Yang pertama, 9 bahagi 9 dapat 1. 9 bahagi 9 kita potong jadi 1. Gabungan yang kedua, 8 dan juga 10. Boleh dibahagi dengan sifar 2. Bagus. 8 bahagi 2 akan mendapat 4. 10 bahagi 2 akan mendapat 5. Jadi jawapan dia 1 darab dengan 4 akan menjadi 4. 5 darab dengan 1 akan menjadi 5. 4/5 sudah dipermudahkan. Cara yang kedua, 9/10 darab dengan 8/9. Jadi cara ini lebih sukar, kita darab seperti biasa. 9 darab dengan 8 akan menjadi 72. 10 darab 9 akan jadi 90. Kemudian kita kecilkan menggunakan sifar 9 akan menjadi 9 dengan 72. 72, 8/10. Betul atau tak? Betul. 72 bagi 9 dapat 8. 90 bagi 9 dapat 10. Dan 8/10 kita terpaksa kecilkan sekali lagi baru menjadi 4/5. Jadi ada 3 langkah kalau kita buat cara yang kedua. Jadi lebih senang kita buat cara potong. 1/10 didarabkan dengan 2/5. Okey. Jadi kita buat cara potong secara lebih senang. 1 tidak boleh potong. Jadi kita ambil 2. 2 dan 10 dia boleh dibahagikan dengan sifar 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi 1 darab 1, 1. 5 darab 5, 25. Soalan yang melibatkan nombor bercampur dan pecahan tak wajar ataupun pecahan
wajah. Okey. 2/1/3 darab 2/5. Okey, bila kita dapat soalan yang melibatkan nombor bercampur, kita perlu tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ingat kembali, cikgu sudah bagi tahu macam mana nak tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Langkah yang pertama, kita darab di bawah. 2 darab 3 dapat 6. Selepas operasi darab, kita perlu tambah di atas. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1 dapat 7 per 3 darab dengan 2/5. Jadi sekarang kita darab. 7, 5. 7, 3 tak ada padanan sifir. 2, 5 dengan 2, 3 juga tak ada padanan sifir. Jadi kita perlu darab seperti biasa. 7 darab 2, 14. 3 darab 5, 15. Jadi kita uji dengan sifir sama ada bentuk termudah ataupun tidak. Okay, 14/15 tidak boleh dipermudahkan. Jadi ini jawapan dia 14/15. Seterusnya, lihat soalan 1/3/4 darab dengan 3/7. Okey, ingat sekali lagi, bawah darab, atas tambah. 1 darab 4, 4 tambah dengan 3 dapat 7 per dengan 4 darab dengan 3/7. Okey, lihat sini. Ada padanan sifir 7 dengan 7. 7 darab 1 darab 1. 7 dengan 7 kita hapuskan. Jadi sekarang tinggal 1 darab 3, 3. 4 darab 1, 4. Uji pakai sifir 2, 3, 4. 5 tak boleh dikecilkan. Jadi ni jawapan 3/4. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor bercampur didarab dengan nombor bercampur. Okey, langkah yang pertama seperti yang cikgu ajar, kita tukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Macam mana? Darab di bawah tambah di atas. 2 darab 3, 6. 6 tambah 2 akan dapat 8. Okey, bawah tidak berubah. Darab dengan 2 darab 4 akan menjadi 8 tambah atas 9/4. 8 darab 9 akan menjadi 72. Bawah akan menjadi 14. Okey, kena ingat atas tidak boleh besar daripada bawah. Jadi 72 kita kena bahagikan kepada 14. Okay, kita tukar kepada pecahan tak wajar. 72 bahagi dengan 14. 14 darab 5 akan mendapat 70 lebih 2. Hasil dia akan menjadi 5 baki 2. Bawah tidak berubah. Bila dapat jawapan, kita kena uji sama ada dia boleh dikecilkan ataupun tidak. Kita uji pakai sifir 2. Dalam sifir 2 ada 2. Dalam sifir 2 ada 14. Jadi dia boleh kecilkan. Di depan tidak berubah 5. Dalam sifir 2 darab dengan 1 dapat 2. 2 darab dengan 7 dapat 14. Jadi jawapan dia 5/1/7. Kita lihat lagi soalan contoh. Okey, 3/5/6 darab 8 1/9. Okey, yang pertama tukar kepada pecahan tak wajar. 3 darab 6 18 tambah dengan 5 dapat 20. 3 bawah tidak berubah. Darab dengan 8 darab 9 akan menjadi 70. 2 tambah 1 akan menjadi 73. Per dengan 9. Jadi 23 darab 73 akan menjadi 1679 per dengan 54.
Okey, atas tidak boleh besar daripada bawah, jadi kita buat operasi bahagi untuk tukar kepada pecahan tak wajar. 1679 bahagi dengan 54. 54 darab dengan 3 akan mendapat 162. Lebih 5 turun 9. 54 darab 1 akan menjadi 54 lebih 5. Hasil dia akan menjadi 31 bagi 5. Bawah tidak berubah 54. Bila dapat jawapan seperti ini, kita uji. Dalam sifar 5 ada 5. Dalam sifar 5 tak ada 54. Jadi sifar 5 tak boleh pakai. Sifar 4 bahagi 5 tak ada. Sifar 3 tak ada 5. Sifar 2 tak ada 5. Jadi ini adalah jawapan yang terakhir. 31, 5 per 54. Okey, sampai di sini sahaja pengajaran cikgu. Kita jumpa lagi pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.